Assalamualaikum, what's up gang, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Lebih kurang 3 hari yang lepas, YouTuber One Piece yang sangat-sangat popular sekarang ini, siapa lagi kalau bukan Ohara, baru saja mengeluarkan video teori One Piece yang terbaru. Dan dia dengan beraninya menyatakan bahawa video teori yang kali ini, yang baru dia upload ni, lebih baik, lebih mantap daripada video teori dia yang sebelumnya. Sebelum ni dia dah ada keluarkan satu video yang mana dia namakan video tu sebagai The Best One Piece Theory You Will Ever Watch, I guess. Dan channel WeBro sendiri, aku rasa hampir semua orang dah tahu, tapi yang baru lagi dekat channel ni tak tahulah kot. Yang channel WeBro dah pun membincangkan, menjelaskan semua pasal teori Ohara ni. Aku dah buat bukan satu video, bukan 2 video, bukan 3 video, tapi 4 video guys. 4 video analisis dan penjelasan teori Ohara. Kalau korang belum tengok lagi, korang kena check it out yang tu. Sebab apa? Bagi aku, video-video teori Ohara ni adalah antara the best videos yang aku pernah buat. Ok, itu yang lepas. So, kali ni aku mengambil kesempatan ini, walaupun agak susah sebenarnya, lebih susah daripada video yang sebelum ni. Aku cuba nak explain dan jelaskan teori Ohara yang terbaru ini. Okay guys, untuk video teori Ohara yang pertama, dia lebih kepada where is One Piece? Di manakah One Piece? Ataupun specifically, di manakah Laugh Tale? Okay, tapi untuk teori yang kedua ini lebih membincangkan tentang kemungkinan besar final antagonis dalam cerita One Piece ini, iaitu Im Sama atau dikenali sebagai Imu. Siapakah Imu? Dari mana datangnya Imu? Apakah tujuan Imu? Itulah yang akan aku bincangkan untuk video kali ini. Guys, sebelum korang sambung tengok video ni, please tekan butang like dulu. Dan kalau belum subscribe ke channel WeBro ni guys. Aku tengah cuba untuk mengejar 3k subscribers dalam masa yang terdekat. Okay, so tidak membuang masa lagi, jom kita start pasal teori Ohara yang terbaru. Okey, untuk part pertama dalam video teori Ohara yang baru ni, dia berkaitan dengan foreshadowing of Im Sama ataupun foreshadowing of Imu. Okey, untuk korang yang tak tahu foreshadowing ni apa, dia adalah satu teknik yang digunakan oleh, tak kisahlah mangaka ke, penulis ke, film director ke, mereka menggunakan teknik foreshadowing ini yang mana mereka cuba memberi hint, memberi petunjuk secara subtle, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, yang mana mungkin kalau kita first time baca, kita mungkin rasa macam tak penting sangat, sesetengah event ataupun sesetengah scene dalam manga ni. Tapi scene ini akan jadi relevan, akan jadi penting untuk 10 chapter akan datang, ataupun 100 chapter akan datang, ataupun beratus-ratus chapter akan datang. Dan Eiichiro Oda adalah seorang mangaka yang sangat-sangat padu, sangat-sangat power dalam teknik foreshadowing. Dan aku sendiri panggil Oda ni the king of foreshadowing. Antara contoh mudah dalam One Piece ni adalah Usopp punya lie lah, Usopp punya penipuan. Nampak macam tak ada apa, nampak macam dia ni merepek, tapi tiba-tiba 100 chapter lepas tu, oh Usopp dapat buat benda ni, Usopp dapat buat benda tu. Itulah antara teknik foreshadowing yang Oda lakukan. Dan di sini Ohara ingin mengatakan bahawa kewujudan Im Sama itu sebenarnya telah diforeshadowkan, telah diberi petunjuk, telah diberi hint dalam chapter-chapter sebelum ni. Seawal arc sebelum time skip lagi, Oda dah bagi petunjuk pasal Im Sama. Benda ni agak mengejutkan, bukan saja untuk aku tapi untuk Ohara sendiri. Sebab sebelum aku lupa bagi tahu, teori ini bukan asal dari Ohara, tapi macam biasa daripada One Piece YouTuber Jepun yang famous juga, iaitu Yuderon. So Yuderon dah buat 10 video yang membincangkan tentang event-event ataupun scene-scene ataupun karakter-karakter yang dah foreshadow kewujudan Im Sama. Benda tu macam what? Sebab Im Sama ni diperkenalkan dalam chapter 906 ataupun betul-betul kita nampak dia dekat chapter 908. 900 chapter baru kita tahu Im Sama ni wujud. Tapi Yuderon nak kata daripada awal lagi, daripada sebelum time skip lagi, Oda dah plan pasal Im Sama ni. Dan aku tak terkejut juga
Sebab apa? Sewaktu Eiichiro Oda tulis One Piece ni awal-awal dulu, dia mesti dah tahu ending cerita One Piece ni. Dia mesti dah tahu final villain, final antagonis ataupun karakter-karakter penting, dan salah seorangnya semestilah Im Sama. So video teori Ohara tu sebenarnya dia compilekan 10 video Yuderon, dia compilekan jadi satu video yang 40 minit lebih, which is aku agak cuak juga bila tengok. Bukan cuak, dia macam, sebab sebelum ni video teori Ohara tu 20 minit je, dan daripada 20 minit tu aku terpaksa buat 4 video pasal teori Ohara yang tu. So kali ni ada 40 minit video. So berapa video yang akan aku buat? Aku pun tak tahu. Aku pun kita tengoklah yang mana aku lagak kan. Ok, first kita pergi kepada nama Imu itu sendiri. Dari segi kanji, macam kita tahulah yang bahasa Jepun ni banyak dia punya pecahan ya. Tapi menurut Ohara dan Yuderon, dari segi kanji, Imu ini membawa maksud Buddha. Dan untuk orang Jepun pula, sebenarnya France, negara Perancis dikenali sebagai Buddha country. Ok, Imu juga dari terjemahan yang lain adalah sebenarnya daripada nombor I dan Mu membawa maksud 1 dan 6. Dan kalau kita nak kaitkan 16 dan negara Perancis, kita boleh kaitkan dengan seorang raja yang digelar sebagai Louis XVI. Okay? So ni memang zaman-zaman silam punya cerita lah, dan Ohara nak mengatakan bahawa pemerintahan Louis XVI mungkin mirip sama macam pemerintahan Imu. Mungkin dia adalah foreshadow pasal apa yang akan dilakukan oleh Im Sama itu sendiri. Okey, cakap pasal 16 pula. 16 sebenarnya adalah holy number untuk masyarakat Jepun, tak silap aku. And kalau dalam One Piece sendiri, kalau korang ingat, Luffy membunyikan loceng dekat Marineford dulu sebanyak 16 kali. So lupakan pasal 16 jap, kita pergi kepada maksud Imu yang pertama tadi, iaitu Buddha. So dalam One Piece ni sebenarnya ada dua karakter yang boleh kita kaitkan dengan Buddha. Okay, first karakter aku rasa korang dah boleh expect, iaitu Sengoku the Buddha. Sebab apa? Sebab Devil Fruit dia sendiri adalah Buddha, yang mana dia tunjukkanlah kuasa Devil Fruit dia tu dekat perang Marineford dulu. Satu lagi karakter yang ada kaitan dengan Buddha sebenarnya adalah Toniyasu daripada Wano. Okay, sebab apa? Sebab orang-orang dekat Ebisu Town menganggap Toniyasu sebagai Buddha, sebagai diorang punya Tuhan. Ada kepercayaan macam tu lah kan. Okay, so kalau kita nak relate Sengoku dengan Toniyasu, apakah persamaan diorang ni? Okay, first of all, kedua-dua karakter ni adalah military leaders, yang mana kita tahu yang Sengoku adalah Fleet Admiral untuk Marine, manakala Toniyasu pula adalah Daimyo untuk Wano ni lah. Okay, persamaan kedua pula adalah kedua-dua karakter ini berkaitan dengan symbol of maple leaf, yang mana Sengoku pernah pakai baju yang bercorakkan maple leaf, manakala Toniyasu pula pernah berkata yang dia sukakan pemandangan, dia sukakan landscape maple leaf. Cakap pasal maple leaf pula, kalau ditranslate kepada Jepun, dia berbunyi Kureha. Yes, Kureha. Satu karakter yang diperkenalkan dulu lagi dekat arc Drum Island. Menurut Ohara, kalau Skypiea itu adalah arc yang berkaitan dengan Joy Boy dan Ancient Kingdom, Drum Island pula adalah arc yang boleh dikaitkan dengan Im Sama itu sendiri. Ohara kata yang Kureha adalah karakter yang paling connected dengan Im Sama itu sendiri. Okay, first of all, Kureha kalau translate kepada nombor, dia berbunyi 908. 908 inilah yang kita nampak, yang mana Im Sama duduk di atas empty throne kononnya lah kan. Chopper pula adalah hari India, yang kalau kita translate dia jadi Junroku. Junroku translate jadi number, jadi 16. 16 satu nombor istimewa yang telah aku mention awal-awal tadi. Dekat volume 16 jugalah dalam One Piece yang memperkenalkan Drum Islands, yang mana ada karakter Chopper, ada karakter Dr. Hirulu dan Dr. Kureha. Dr. Kureha jugalah adalah karakter pertama yang menceritakan dekat kita tentang Will of D, tentang Inherited Will, dan Kureha jugalah yang bagi tahu nama penuh Gold Roger adalah Gold D. Roger. Dalam arc Drum Island juga kita pertama kali dengar nama Blackbeard. Yes, pertama kali kita nampak Blackbeard dekat arc Jaya, tapi nama Blackbeard Kurohige itu first time kita dengar dekat Drum Island. Dan Drum Island jugalah pertama kali kita dengar pasal Marijoa
pertama kali kita dengar pasal Reverie. Drum Island, satu arc yang nampak macam biasa-biasa je, yang hanya lebih luar biasa disebabkan oleh backstory Chopper dan Dr. Hirulu, sebenarnya berkemungkinan besar banyak berkaitan dengan Im Sama. Arc Drum Island yang bertemakan medicine ini bertemakan perjuangan Chopper untuk menjadi doktor paling hebat. Kita belajar yang dekat Drum Island ini, penduduk-penduduk Drum Island dan doktor-doktor Drum Island telah pun dimonopoli oleh siapa lagi kalau bukan Wapol. Kureha pula duduk dekat dia punya MP Castle, yang mana istananya yang kosong dekat puncak atas gunung sambil melihat masyarakat Drum Islands. Adakah korang boleh nampak relation dekat situ? Kalau Kureha duduk sorang-sorang dekat dia punya castle dekat Marijoa on top of the red line, kita ada Imu Sama yang duduk dekat Pangaea Castle melihat masyarakat Celestial Dragon ataupun masyarakat seluruh dunia One Piece. Boleh nampak ada parallel antara Kureha dan juga Im Sama, yang mana kedua-dua karakter ini tidak melakukan apa-apa, tidak buat apa-apa, just biar je apa nak jadi dengan orang-orang yang berada di bawah. Okey, kita move on jap daripada arc Drum Island, kita pergi kepada arc Dressrosa yang mana banyak berkisahkan pasal Don Quixote, Doflamingo, dan Ohara mengatakan yang Doflamingo punya kru ada karakter yang berkaitan dengan Im Sama ataupun ada karakter yang foreshadow Im Sama. Kita tahu dalam Doflamingo punya kru ada seorang karakter yang bernama Sugar. Kalau korang tengok design Sugar tu, dia pakai something yang menutup rambut dia dan dia pakai crown dekat atas tu, sama macam Im Sama. Sugar juga ada kebolehan Devil Fruit yang mana dia boleh menghilangkan memori. Kalau kita cakap pasal hilangkan memori ini, mungkin boleh dikaitkan dengan Void Century. Mungkin Im Sama lah punca utama kenapa Void Century itu berlaku. Kenapa orang tidak tahu pasal apa yang terjadi 800 tahun yang lalu. Sugar dan Kureha pula ada persamaan yang mana mereka berdua ini kelihatan lebih muda daripada umur sebenar diorang. Sugar kita tahu nampak budak-budak tapi hakikatnya umurnya adalah 22 tahun. Manakala Kureha pula umur dah 140 tahun boh, tapi masih steady, masih kuat. Tak nampak macam 140 tahun pun. So Ohara nak cakap yang kedua-dua karakter ini adalah satu foreshadow kepada diri Im Sama yang sebenar, yang mana Imu itu adalah wanita dan Imu itu memiliki umur yang sangat panjang. Panjang mana? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 800 tahun. Ohara cakap kemungkinan besar Im Sama itu dia immortal. Maknanya dia memiliki umur yang selama-lamanya lah, kan? Eternal life lah, kan? Dan Ohara juga berpendapat bahawa 20 raja yang memilih untuk abandon country diorang, yang memilih untuk pergi ke Marijoa. Sebab apa? Sebab diorang diberikan peluang oleh Im Sama untuk dapatkan eternal life, untuk mendapatkan kebolehan untuk hidup selama-lamanya. Kalau korang diberi peluang untuk tinggalkan Malaysia, untuk tinggalkan family korang, untuk dapat satu kebolehan iaitu boleh hidup selama-lamanya, adakah korang akan pergi? Aku rasa most of all kebanyakan korang akan pergi, dan itulah reason kenapa 20 raja ini memilih untuk meninggalkan tanggungjawab mereka, kerana mereka nak ability tu, nak umur yang panjang. Dalam Arc Reverie kita ada nampak yang Im Sama ada pegang beberapa gambar, dan salah satu gambar adalah gambar Nefertari Vivi. Im Sama tengok gambar tu dia macam pelik sikit, dia macam tak puas hati. Kenapa dia tak puas hati? Sebab dia tak boleh brain kenapa Nefertari family adalah satu-satunya family yang decide untuk tidak abandon country diorang, yang decide untuk menolak perlawanan untuk mendapatkan ability hidup selama-lamanya. Jadi Im Sama tak puas hati. Ohara juga berpendapat bahawa bukan Im Sama dan raja-raja ini sahaja yang ada kebolehan untuk hidup selama-lamanya, tetapi Celestial Dragons dan Gorosei pun boleh buat benda tu. Gorosei sewaktu diperkenalkan dengan baru-baru ni yang kita nampak dekat chapter Reverie, nampak sama, nampak umur langsung tak meningkat menurut Ohara lah, kan. Dan Gorosei kalau ditranslatekan kepada Jepun, kita dapat Jin Mirai Sai yang membawa maksud
Until the End of Time. Nombor 906 pula, iaitu chapter yang mana Im diperkenalkan pertama kali, juga membawa maksud the ideal of eternity. So, antara karakter-karakter lain yang O'Hara rasa sudah pun achieve immortality ataupun eternity adalah Celestial Dragons. Korang tak pelik ke? Sewaktu Trafalgar Law jadi Warlord, jadi Shichibukai, Celestial Dragon tak ambil pot pun pasal Law ni. Tak ambil kisah langsung pasal Law ni. Padahal Law ada kuasa Devil Fruit yang sangat-sangat dahsyat. Kuasa Devil Fruit yang sangat-sangat broken, sangat-sangat OP, yang mana dia ada kuasa Immortality Surgery. Dan aku rasa kuasa itu hanya boleh diaktifkan selepas buah itu di-awakenkan. Dan cuba teka satu karakter yang sangat-sangat desperate, sangat-sangat nak kuasa ni, bekas Celestial Dragon, iaitu Don Quixote Doflamingo. Sebab apa? Doflamingo dah ada peluang itu. Dulu waktu dia kecil, dia dah ada peluang untuk dapat ability itu, tapi tak dapat sebab ayah dia decide untuk keluar dari Marijoa. Sebab itulah Doflamingo nak sangat kuasa Devil Fruit Law ni supaya dia dapat achieve immortality sama macam Celestial Dragon yang lain. Dan ingat tak, dekat Arc Reverie, Doflamingo ada bagi tahu kita yang Marijoa ada national treasure, ada satu harta karun rahsia yang disimpan dalam Marijoa, dan rahsia itu sebenarnya adalah kuasa immortality yang memberikan umur yang panjang kepada seluruh penduduk dekat Marijoa. Cakap pasal national treasure, satu lagi island yang ada benda ni adalah Fishman Island dekat bottom of the red line. Kalau compare dengan Marijoa, parallel dia top of the red line. Dan harta karun Fishman Island itu adalah sejenis dadah yang disimpan di dalam satu kotak harta karun, yang mana dadah ini boleh memberikan power, boleh memberikan kuasa yang hebat, tapi sebaliknya dia akan mengambil lifespan seseorang, dia akan mengambil umur seseorang. So kuasa ini berlawanan dengan apa yang ada dekat top of the red line. Kalau dekat Fishman Island, dia ambil kuasa ni untuk power tapi umur jadi pendek. Dekat atas sana, diorang dapat kuasa untuk dapat umur yang sangat-sangat panjang, tapi side effectnya diorang jadi lemah, diorang jadi tak kuat. Sebab itulah Celestial Dragon setakat ini yang kita tengok tak ada pun yang kuat, semua lemah, semua lopek. Satu-satu je karakter Celestial Dragon yang kita tahu agak kuat adalah Don Quixote Doflamingo, tapi Doflamingo tak berjaya dapat kuasa immortality tersebut. Cakap pasal Celestial Dragon pula, kita tahu semua design Celestial Dragon ni lebih kurang, dan yang paling penting, diorang pakai suit macam angkasawan, suit macam Buzz Lightyear, dan paling penting, paling utama, diorang pakai satu helmet yang tutup muka diorang. Sebab apa? Alasannya mereka tak nak hidup udara yang sama dengan manusia-manusia lain. So dia macam merendahkanlah orang-orang lain kan. Adakah itu saja sebabnya? Aku rasa tak. Sebenarnya udara yang dihirup dalam helmet tu, itulah udara yang memberi kuasa immortality kepada Celestial Dragon ni. Sebab itulah diorang perlukan helmet tu, sebab itulah diorang kena hirup udara tu untuk memastikan yang kuasa immortality diorang masih berkesan. Kalau korang ingat dekat Arc Fishman Island, sewaktu Celestial Dragon yang Myosgard tu, yang helmet dia tercabut, dia tak nampak rasa terhina pun, tapi dia nampak takut, dia nampak risau. Sebab apa? Mungkin sebab kuasa immortality tu dah tak ada untuk diri dia. Dan bila kita nampak dia balik, Myosgard ni dekat Arc Reverie, kita nampak dia dah tumbuh janggut sikit, dah tumbuh misai sikit. Maknanya usia dia dah meningkat. Kita tahu antara benda istimewa yang ada dekat Fishman Island adalah dia ada Sun Tree Eve, satu pokok gergasi yang mana dia transfer sunlight daripada surface to the bottom of the sea untuk orang-orang Fishman Island. Dan Eve ni juga berkaitan dengan pokok-pokok yang ada dekat Sabaody Island, yang mana pokok-pokok ni boleh menghasilkan bubble, yang mana bubble ni digunakan untuk coat ship lah kan. Okay, kalaulah pokok besar ni, pokok gergasi ni bersambung daripada Fishman Island ke Sabaody, kemungkinan besar dia sambung ke atas lagi, daripada bottom of the red line to the top of the red line. Dan top of the red line ada Marijoa.
Joa. So apa kata kalau dekat puncak sana, dekat top of the red line sana, ada satu bubble yang sangat besar, dan bubble inilah yang memberi kuasa immortality. Sama juga dengan bubble dekat Sabaudi yang mana kita boleh ambil sikit-sikit kalau kita nak gunakan untuk saiz kapal yang lebih kecil, dan dekat atas sana mungkin juga bubble boleh diambil sikit-sikit, tapi bubble yang memberi kuasa immortality. Jadi O'Hara berpendapat yang Imu ataupun Im Sama dialah yang berupaya, dialah yang ada kuasa untuk mengawal pokok gergasi di atas sana. Okey, cakap pasal pokok, kita ada penebangan pokok, dan penebangan pokok adalah satu tema yang dah diintroduce beberapa kali dalam cerita One Piece ni. Banyak juga scene yang berkisahkan tentang memotong pokok, menebang pokok. Yang first kita tahu dekat flashback Nolan telah menebang semua pokok berdekatan dengan Shandora. Sebab apa? Pokok-pokok inilah yang memberi penyakit kepada penduduk Shandia. Zoro juga pernah tebang pokok gergasi iaitu Jack untuk cuba mengalahkan Enel. Dekat pulau O'Hara pula, Tree of Knowledge telah pun ditebang, telah pun dibakar, telah pun dimusnahkan untuk menghilangkan segala bukti pasal Void Century. So berkemungkinan besar yang satu hari nanti Straw Hat Pirates akan menebang pokok gergasi dekat Marijoa sana, dan sekaligus mengakhiri kuasa immortality yang dimiliki Celestial Dragons, Gorosei dan juga Im Sama. Kalau betul lah Luffy dan Straw Hat lain dapat memotong pokok ini, of course pokok dekat Fishman Island pun akan affected, akan menerima kesan yang dahsyat juga, dan berkemungkinan besar disebabkan perkara ini Fishman Island akan musnah. Dan kalau betul lah benda ni terjadi, sesuai lah dengan satu tilik nasihat yang diberikan oleh Sherry dekat Arc Fishman Island dulu, dia kata Monkey D. Luffy akan menghancurkan Fishman Island, tapi dia tak bagi tahu hancur dengan cara macam mana. So O'Hara berpendapat hancur dengan cara menebang pokok gergasi yang menyebabkan Celestial Dragons dan Imu dapat hidup selama-lamanya. Okay guys, lama betul aku cakap daripada tadi, sembang tak henti-henti, tapi masa telah mencemburui kita. Teori O'Hara ini belum habis lagi, so akan ada part kedua untuk video aku. Okay, tapi untuk part pertama aku akan akhirkan dekat sini. Aku just nak cakap pendapat aku untuk teori O'Hara yang ni. First of all, ni video ni susah gila nak buat. Ini kan nota yang aku tulis ni kan, sumpah aku cakap serabut. Aku nak present dekat kamera pun banyak kali juga aku tengok-tengok balik kan, sebab yang this one memang berat gila lah topik ni. Dan walaupun O'Hara kata yang teori kali ini lebih better, lebih mantap daripada teori sebelum ni, tapi pada pendapat aku, in my honest opinion, aku rasa video sebelum ni lagi better lah. Lagi tak ada a lot better, tapi aku lagi suka video sebelum ni lah. Sebab apa? First, aku lebih curious, aku lebih rasa nak tahu pasal what is One Piece ataupun where is One Piece, ataupun lebih spesifik where is Laugh Tale, compare dengan who is Imu, siapakah Imu. Sebab apa? Sebab One Piece, kita tahu pasal One Piece daripada chapter 1 lagi. Kita nak tahu pasal kat mana One Piece tu kan, daripada awal lagi. Untuk Im Sama pula, dekat chapter 906 baru curiosity tu muncul, baru kita rasa nak tahu siapa Im Sama ni kan. So yes, aku lagi prefer teori yang berkaitan dengan Laugh Tale lah kan. Dan yang kedua, aku rasa video O'Hara kali ni agak over analyze lah. Sebenarnya ada juga benda-benda yang aku dah remove daripada part pertama ni untuk bentang kat korang, sebab aku rasa macam tak perlu, macam serabut, macam ya agak serabut sebenarnya. So aku tahu korang yang tengok video ni pun rasa serabut juga, tapi trust me, kalau korang tengok video O'Hara yang original lagi lah serabut. Dan kepada mereka yang ingin membuat reaction untuk teori O'Hara yang second tu, I wish you good luck. I wish you all the best, sebab mungkin korang akan nampak macam tak boleh brain, nampak macam mungkin reaction korang bila korang tengok video tu macam macam benda ni kan. Okay, so yes, kalau nak buat reaction, good luck, tapi pendapat aku tak payah buat. Okay, so itu saja teori O'Hara yang kali ini. Kita jumpa lagi guys untuk video teori O'Hara yang kedua. InsyaAllah aku akan keluarkan dalam masa yang terdekat. Assalamualaikum, ciao.